Bangsa yang berjaya adalah bangsa yang membaca. Membaca jam letak ilmu. Ilmu penyuluh kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pepatah Melayu ada berkata, tak kenal maka tak cinta. Justru itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Aini Aryani binti Masnawi. Saya berumur 12 tahun dan merupakan anak bongsu daripada 4 adik-beradik. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Api-Api dan memegang jawatan sebagai seorang pengawas sekolah. Di sekolah, saya merupakan naib pengerusi Kelab Pencegahan Jenayah. Mata pelajaran kegemaran saya ialah Bahasa Melayu dan Sains. Saya bercita-cita ingin menjadi Ketua Polis Negara wanita pertama di Malaysia. Oleh sebab itulah, saya gemar menonton rancangan berbentuk penyiasatan seperti Detektif Conan dan Gerak Khas. Tidak dilupakan, saya juga suka membaca kerana dengan membaca dapat meluaskan imajinasi dan pengetahuan saya serta dapat memanfaatkan masa lapang saya. Tuan-tuan dan puan-puan, antara genre buku kegemaran saya ialah komik, penyiasatan, keagamaan, sastra, sains dan motivasi. Saya telah membaca 5 buah buku bagi memenuhi kehendak Anugerah Nilam Daerah Pontian 2023. Pertama, buku Misteri Hantu Jarang Gigi karya Nur Syamsiah On. Kedua, buku Askar Comel karya Fik Rafael. Buku ketiga ialah Secantik Anak karya Q. Yana Syuhaimi. Buku keempat pula ialah Misteri Kota Gelangi karya Hasanuddin Mat Isa. Dan buku kelima iaitu Misi Aman Membantu Mama karya Era Ishak. Penonton maya sekalian, pada hari ini saya akan membuat ulasan tentang sebuah buku komik penyiasatan yang bertajuk Misteri Hantu Jarang Gigi terbitan Ana Muslim Books. Buku yang mengandungi 92 muka surat ini telah ditulis oleh Nur Syamsiah On dan dilukis ilustrasinya oleh Putra. Begitu cantik ilustrasi yang dihasilkan sehingga menarik minat saya untuk membaca dari kulit ke kulit. Buku ini mengisahkan tentang watak utama iaitu pasangan kembar yang comel bernama Mia dan Kia. Walaupun kembar, karakter mereka sangat berbeza. Mia seorang yang lebih berani, manakala Kia agak penakut. Namun, mereka meminati penyiasatan. Karakter mereka ini sesuai dengan diri saya yang juga minat penyiasatan. Kisah bermula apabila mereka ke Cameron Highland. Semasa Papa dan Mama menghantar mereka ke rumah rakan bernama Sally di Cameron Highland, Papa menunjukkan sebuah banglo, iaitu Banglo Moonlight milik Jim Timson yang merupakan sebuah bangunan bersejarah. Namun, bangunan ini telah dijadikan rumah peranginan, kecuali sebuah banglo kecil di bahagian belakang bangunan itu. Tiada orang pernah menginap di situ. Naluri penyiasatan saya berjentik rasa ingin tahu apakah misteri yang terdapat di dalam banglo tersebut. Sesampainya mereka di sana, Mia dan Kia dibawa lebih dekat ke banglo tersebut oleh Sally. Di situ bermulalah penyiasatan apabila Kia ternampak kelima orang di banglo dan hantu jarang gigi ditingkap. Tuan dan puan tahu apa itu hantu jarang gigi? Rakyat Nusantara menggelarkan Bigfoot atau Mamas dengan gelaran hantu jarang gigi. Baiklah, jika semua sudah tahu, izinkan saya teruskan. Di dalam buku ini juga diceritakan bahawa mereka berkenalan dengan Pak Irwanto, iaitu tukang kebun Sally, dan dibawa ke ladang gaharu kepunyaan Papa Sally. Di ladang gaharu juga sering berlaku kecurian kayu gaharu bernilai ratusan ribu ringgit. Mengikut kepercayaan orang asli di situ, hantu jarang gigi lah pelakunya. Mereka juga diperkenalkan dengan Mira, iaitu anak Wak Mira, orang asli yang bekerja di ladang tersebut. Jangan keliru ya tuan-puan, nama-nama mereka sangat mirip dunia. Di ladang gaharu juga, mereka berkenalan dengan Uncle Mok yang mempunyai ladang stroberi. Di sana, Mia makan terlalu banyak stroberi hingga menyebabkan sakit perut pada waktu malam. Suatu hendak mengambil ubat sakit perut itulah Mia ternampak hantu jarang gigi di luar rumah. Apa yang berlaku seterusnya? Keesokan harinya, mereka dikejutkan dengan berita Pak Irwanto sakit dan berada di hospital. Mereka bekerja ke hospital dan terserempak dengan Uncle Mok yang hendak mengambil ubat.
Namun peliknya, tiada ubat yang dibawanya pulang. Sewaktu menziarahi Pak Irwanto, didapati dia telah terkena sumpitan beracun di bahu kiri. Mengapakah Uncle Mok tergesa-gesa balik? Siapakah yang menyebabkan Pak Irwanto tercedera? Keesokannya, mereka menyiasat tentang racun itu. Mia juga ternampak hantu jarang gigi berjalan terincut-incut malam tadi. Hal ini menambahkan rasa pelik mereka. Beberapa hari kemudian, Cindy mengajak mereka bermain badminton. Ketika bermain, bulu tangkis tersangkut di atas pokok berhampiran rumah Pak Irwanto. Tiba-tiba, Mia terdengar Uncle Mok sedang bertengkar dengan Pak Irwanto dan membuat tetap perjanjian. Ini membuatkan mereka semakin bersemangat untuk teruskan penyiasatan. Sally juga ingin membantu. Malam itu juga, mereka ke ladang gaharu dan tinggal di rumah Mira. Tuan-tuan, wah, semakin menarik penyiasatan Mia dan Kia. Seterusnya, mereka dibawa ke hutan untuk belajar memimpin dan mengenali racun dama yang boleh disembuhkan dengan pupuk terjalawang. Malam itu, Wak Mira membawa mereka ke dalam hutan untuk mencari hantu jarang gigi. Mereka telah terjumpa puntung rokok keretek di tempat hantu itu menyorok. Wak Mira memberitahu semalam dia ada mimpi dan terdengar hantu itu menjerit dan tidak silap terkena di bahagian bahu kiri. Mia dan Kia teringat kecederaan yang dialami Pak Irwanto tempoh hari. Apakah kaitan Pak Irwanto dengan hantu jarang gigi? Keesokannya, mereka berangkat pulang ke rumah Sally. Mia dan Kia merancang untuk ke rumah Pak Irwanto tanpa pengetahuannya. Sally diminta menunggu di rumah dan menghubungi pihak polis jika mereka tidak pulang selang tempoh sejam. Di rumah Pak Irwanto, Mia dan Kia menggunakan pen untuk menconteng pada dinding bagi meninggalkan tanda. Semasa menyiasat, mereka telah terjumpa kostum hantu jarang gigi. Ketika itulah Pak Irwanto muncul dan menangkap mereka. Di sinilah cabaran bermula, tuan-tuan. Mia dan Kia telah diculik oleh Pak Irwanto yang sebenarnya bernama Guntur, iaitu penjenayah yang datang ke Malaysia dengan menggunakan pengenalan diri palsu. Mereka dibawa ke Banglo Mulai. Di sana, mereka berjumpa dengan Uncle Mok. Terbongkarlah kes kecurian kayu gaharu milik Papa Sally. Pak Irwanto yang menyamar sebagai hantu jarang gigi telah bersubahat dengan Uncle Mok kerana iri hati apabila Papa Sally berjaya dalam perusahaan ladang gaharu. Tindakan bijak Mia dan Kia berpesan kepada Sally dan meninggalkan tanda pada dinding. Akhirnya, Guntur dan Uncle Mok ditangkap polis. Demikianlah sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Begitulah kisah yang dapat saya ceritakan daripada buku cerita misteri hantu jarang gigi ini, tuan-tuan. Menarik bukan? Apakah pengajaran yang saya peroleh daripada kisah Mia dan Kia? Pertama, mereka sangat prihatin dan suka membantu orang lain. Begitu juga saya. Saya dapat mengaplikasikan sebagai insan yang mempunyai perasaan ihsan. Saya perlu prihatin kepada ibu bapa, adik-beradik, guru dan rakan, malah masyarakat sekeliling yang memerlukan bantuan. Seperti peribahasa bagai aur dengan tebing, yang bermaksud saling bantu-membantu dan bekerja sama. Kedua, sikap bijak dan berani perlu kita lakukan sewaktu menghadapi masalah atau bahaya. Seperti watak Mia dan Kia. Sewaktu saya bersendirian di rumah pada waktu malam disebabkan ibu dan ayah lewat pulang, saya akan pastikan semua pintu dan tingkap berkunci. Saya tidak akan keluar rumah kerana ini boleh mengundang bahaya. Ketiga, cerita ini juga mengajar saya agar berhati-hati dengan orang yang baru dikenali kerana kita tidak mengenali hati budinya seperti watak Pak Irwanto yang baru dikenali oleh Mia dan Kia tetapi akhirnya menculik mereka. Kebelakangan ini, banyak kes penculikan kanak-kanak dilaporkan. Menurut polis diraja Malaysia, sebanyak 1,534 kes tidak berjaya diselesaikan. Oleh sebab itu, berbagai kempen kesedaran dilakukan untuk mendedahkan perkara ini kepada masyarakat. Demikianlah tuan-tuan ulasan buku misteri Hantu Jarang Gigi. Buku ini sangat menarik dari segi jalan cerita, gaya bahasa yang sangat mudah difahami serta bersesuaian dengan tahap pembacaan kanak-kanak. Saya beri 5 bintang untuk buku ini. Bacalah sebagai bahan biblioterapi. Sekian, terima kasih. Baiklah, Alhamdulillah, tahniah adik-adik atas ulasan yang menarik
Okey, dari tadi adik ini ada beritahu cita-cita adik nak jadi Ketua Polis Wanita Negara yang sama. Dan adik pun minat membaca buku tentang penyiasatan. Jadi boleh tak Aini kongsikan daripada pembacaan Aini tentang buku penyiasatan, apa ciri-ciri yang perlu ada untuk kita menjadi seorang penyiasat yang berjaya? Terima kasih Puan di atas soalan yang diajukan. Ciri-ciri yang perlu ada sebagai penyiasatan yang berjaya. Pertama, kita mestilah menjadi seorang yang berani. Seperti watak Mia dan Kia, mereka berani melakukan penyiasatan untuk menyelesaikan sesuatu kes yang berada di sekitar mereka. Kedua, kita hendaklah menjadi seorang yang cerdik seperti Mia dan Kia yang cerdik dengan meninggalkan tanda semasa menyiasat dan meninggalkan pesan kepada Sally untuk menelefon polis. Ketiga, kita perlulah menjadi seorang yang berdikari seperti Mia dan Kia yang berdikari semasa ketiadaan kedua ibu bapa mereka di rumah Sally. Tuan-puan, sebagai seorang pengawas di sekolah, saya perlu memiliki ketiga-tiga sifat ini, iaitu berani, cerdik dan berdikari untuk membantu guru mendisiplinkan murid di sekolah. Barulah boleh jadi penyiasat yang sangat berani. Kesimpulannya, kita mestilah berani, cerdik dan berdikari untuk menjalankan amanah dan tugasan yang diberi oleh guru. Itu sahaja jawapan saya, Puan. Baiklah, okey. Jawapan yang menarik. Okey, dan soalan saya yang kedua, adik Aini juga hendak membaca berbagai jenis buku. Untuk itu, bagaimana adik Aini nak berikan peranan supaya dapat mengajak atau menggalakkan warga sekolah Aini supaya minat membaca? Terima kasih Puan di atas soalan yang diajukan. Saya akan menjadi contoh kepada rakan-rakan untuk minat membaca. Selain itu, saya juga akan mengajak rakan-rakan untuk ke pusat sumber untuk bagi membaca buku cerita yang menarik-menarik di situ. Saya juga akan menggalakkan mereka yang untuk menyertai Nilam Johor. Sebagai tokoh Nilam, saya akan berusaha menjadikan membaca sebagai amalan di sekolah. Itu sahaja jawapan untuk soalan itu, Tuan. Okey, baiklah. Terima kasih. Itu sahaja dari saya. Kita jumpa untuk kedua petang nanti. Tanya dan tak ada nombor. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada adik Aini. Okey, Terima kasih, Tuan. buat gambar sekejap sebelum kita amatkan sesi video. Okey, senyum. Okey, terima kasih adik Aini hari ini. Kita jumpa pada petang nanti. Okey? Terima kasih, Puan, atas masa yang diluangkan. InsyaAllah, semoga yang terbaik dinobatkan tokoh Nilam daerah Pontian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.